وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita sambung 168. Kata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid daraini amin. Muka surat 107. Bagi kitab ruminya, bagi jawinya muka surat 64. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid daraini amin. Babu fit takhlilil asabi'. Bab yang ke-168 pada menyatakan mencelah-celahi jari-jarinya. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula mencelah-celahi jari pada waktu mengambil air sembahyang itu, yakni menyampaikan air di celah-celahnya dengan gosok, sama ada jari tangan atau kaki. Istimewa pula jari kaki itu selalu ada orang yang berimpit-impitan. Maka pada masalah ini pun telah didatangkan oleh Imam Tirmizi akan hadisnya. Jadi ini tuan-tuan, perkara berkenaan dengan apa ni? Benda-benda sunat dalam solat. Benda sunat dalam berwuduk. Di antara fit takhlilil asabi'. Takhlil maknanya kita gosok. Di sisi mazhab kita Syafi'i hukum dia sunat. Di sisi mazhab Maliki hukumnya adalah wajib. Di sisi mazhab Maliki, mazhab kita Syafi'i hukumnya adalah sunat untuk mencelah-celahi jari. Baik. Mana dalilnya? Masalah 169. Mencelah-celahi jari dan hadisnya. Sebenarnya adalah hadis mencelah-celahi jari ini telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Sepotong daripada hadis yang panjang. Yang zahir hadisnya itu di dalam Kitab Al-Um bagi Imam Syafi'i. Kata Imam Tirmizi rahimahullah, Al-Laqit bin Sabirah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza tawadda'ta fakhallilil asabi'." Diriwayatkan daripada Laqit bin Sabirah, katanya telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mengambil wuduk engkau, maka hendaklah engkau mencelah-celahi anak-anak jari. Tetapi di dalam Al-Um di sana kemudian daripada berkata Laqis bin Sabirah akan dirinya setengah daripada utusan Nabi Al-Muntafiq, dengan panjang hikayatnya hingga sampai pertanyaan kepada Nabi SAW. Ini hadis ni tuan-tuan panjang asalnya, dan dia ada riwayat yang panjang. Dalam riwayat yang lain, qultu ya Rasulullah akhbarani 'anil wudu'i qala asbighil wudu'a wa khallil bainal asabi' wa baligh fi istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Kataku ya Rasulullah, khabarkan olehmu akan hamba daripada wuduk. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ratakan wuduk engkau, akan kena air pada segala anggota yang wajib dibasuh, dan dicelah-celahi antara segala anak jari itu dengan gosok, dan sampaikan air. Dan lampau-lampaulah olehmu akan menghisap air ke dalam hidung dan menghembusnya, melainkan bahawa engkau itu berpuasa. Jadi ini tuan-tuan hadis. Kalau kita tengok di dalam Al-Um daripada Laqis bin Sabirah tadi tu, hadis tu, dia ni utusan bagi Nabi
dia ada satu lagi hadis yang panjang yang saya bacakan tadi lah, yang kita bacakan tadi. Asalnya hadis ni Imam Tirmizi dia ambil sikit ya. Iza tawadda'ta fa khallil asabi', takat tu ya. Pun ada sambung lagi Imam Syafi'i dalam Al-Um, sambung lagi hadis tu kata apa dia? Wa baligh fi istinsyaq illa an takuna sha'iman. Tu yang panjangnya. Kan hadis ni kadang-kadang ulama dia potong. Dia ambil, kalau dalam bahasa dia panggil syahid. Syahid ni mana? Hadis mana yang kita nak tumpu, kita nak fokus. So ambil hadis tu. Ni biasa. Macam orang tanya kita lah. Hadis apa yang berkenaan dengan niat? Kita kata innama amalu binniat. Betul lah. Cuma hadis tu pendek ya. Hadis yang kita sebut tu pendek, sedangkan hadis tu panjang. Ni berlaku, dia panggil apa? Dia panggil inqita' fil hadis. Memotong-motong hadis untuk mengambil mana yang perlu difokuskan. Tu. Memang ada ulama dia buat macam tu. Dia potong-potong hadis. Jadi kita sebagai orang yang baca tu kena tahu riwayat ni daripada mana dan mana riwayat sambungan dia daripada tu mana. Tu tugas penuntut ilmu dah. Jadi kalau macam ni dah jelas daripada kita bahawasanya apa dia? Nabi SAW menyuruh takhlil, mana menggosok. Yang kita ambil uduk tu, jari jemari kita ni kalau kita ambil basuh tangan digosok. Istimewa jari kaki. Jari kaki kan kadang-kadang jari kaki orang ni dia rapat. Jadi kita lalukan air tak kena dekat bahagian celah tu. Sedangkan bahagian celah ni tuan-tuan adalah bahagian yang wajib kena air. Kalau contoh ni kepala paip, dia letak kaki dia macam tu je. So air tu mengalir sini. Bahagian celah-celah tak kena. Sedangkan bahagian celah-celah ni wajib kena. Wajib kena. Sebab tu berhati-hati jika kuku panjang. Tu kena jaga-jaga. Kuku kaki panjang, contoh kata ni kuku kaki. Kuku kaki dengan kuku tangan ni beza. Bezanya pada kalau kita ambil uduk, kita boleh fokus, kita boleh buat sungguh-sungguh. Buat macam tu. Kaki ni tak larat nak angkat, kena boleh sakit pinggang. Nak angkat jadi tak larat. Jadi kita pun letaklah macam tu. Sedangkan kuku kita panjang. Sebab apa? Sebab bahagian bawah kuku tu di antara tempat yang wajib juga kena air. Jadi kalau kuku kita panjang, tu dia panjang, so kalau kita ambil uduk tu, air tu lalu ke atas tu je, atas kuku. So tak pergi yang kat bahagian bawah tu. Ni yang bahaya, sebab tu disuruh takhlil. Walaupun takhlil ni hukum dia sunat di sisi mazhab kita Syafi'i, tapi kena jaga-jaga bila mana kita ambil uduk, terutamanya dekat bahagian kaki. Jadi kena jaga-jaga. Baik. Dia kata Imam Abu Isa At-Tirmizi bermula hadis Laqith bin Sabirah itu hadis hasan lagi sahih. Dan satu lagi riwayat Imam Tirmizi katanya Ani bin Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala iza tawadda'ta fa khallil bainal asabi' yadayka wa rijlaika. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ia apabila mengambil wuduk engkau, maka hendaklah celah-celahi antara jari-jari dua tangan engkau dan dua kaki engkau. Kata Imam Abu Isa At-Tirmizi bermula hadis ini hasan gharib. Yang kedua, Imam Tirmizi mendatangkan hadis menguatkan hadis yang pertama. Biasa tuan-tuan dalam penulisan kitab-kitab para ulama selalunya hadis bab. Contoh hadis bab ni, hadis kita ni hadis bab takhlil asabi'. Imam Tirmizi datangkan berapa? Sebanyak 3 riwayat. Yang pertama datangkan riwayat, kemudian datangkan riwayat sahabat yang lain, kemudian datangkan sahabat yang lain pula. Macam ni yang pertama hadis Laqith bin Sabirah tu sahabat Nabi.
Kemudian Imam Tirmizi datangkan satu lagi riwayat daripada Ibnu Abbas, ni pun sahabat. Kemudian datangkan satu lagi riwayat daripada apa? Mustawrid bin Shaddad Al-Fihri. Dia ni pun sahabat Nabi. So bila mana ada riwayat banyak ni tuan-tuan, selalunya dia apa? Dia akan menyokong periwayatan. Maksudnya apa? Kalau ada orang argue, orang kata, ni ustaz, ni hadis ni dhaif ni. Memang kita kata hadis ni dhaif. Tapi ada riwayat yang lain yang menyokong. Tu. So bila mana ada riwayat lain yang menyokong, maka pada hadis ini dia akan naik tarafnya. Mungkin naik tanda jadi hasan gharib, ataupun naik taraf jadi hasan sahih. Hadis ni dia tak macam Quran. Quran tak perlu penyokong. Sebab Quran ni sifat dia mutawatir. Mutawatir maknanya apa? Memang sahih belaka dah. Tak boleh nak argue. Hadis tak. Hadis ada hadis yang lemah, tapi dikuatkan dengan hadis yang lain. Jadi waktu imam hadis, kadang-kadang hadis bab contoh macam bab fi takhlil asabi'. Tadi imam dia akan datangkan 3 ataupun 4 hadis. Untuk apa? Saling sokong menyokong. Tu dalam ilmu hadis. Sebab tu ni mula-mula datangkan riwayat daripada Laqib bin Sabirah. Kemudian datangkan riwayat daripada Ibnu Abbas. Nanti kita akan tengok Imam Tirmizi dia akan datangkan riwayat daripada apa? Mustawrid bin Shaddad Al-Fihri. Tu nama sahabat Nabi. Jadi untuk sokonglah. Masing kuat menguatkan antara satu sama lain. Tapi riwayat Ibnu Abbas ni dikatakan hadis hasan gharib. Nabi suruh apa dia? Nabi suruh takhlil jari jemari ni, jari mana? Jari tangan dan juga jari kaki. Tadi hadis umum. Hadis Laqib bin Sabirah, Nabi kata apa? Iza tawadda'ta fa khalil asabi'. Jika kamu berwuduk, maka celah-celahilah jari kamu. So jari ni ada 2, jari tangan, jari kaki. Jari mana ni ustaz? Maka datanglah riwayat Ibnu Abbas kata apa dah? Iza tawadda'ta fa khalil baina asabi' yadaika wa rijlaika. Kalau kamu ambil wuduk, maka apa? Celah-celahilah jari tangan kamu dan kaki kamu. Tu umum. Tu tadi hadis yang pertama, umum. Hadis Ibnu Abbas dia panggil apa? Takhsis. Takhsis ni pada mengkhususkan hadis yang umum. Nabi kata asabi', jari jemari. Kita pun akan tertanya-tanyalah. Jari jemari ni ada 2, jari tangan, jari kaki. So, jari yang mana? Tangan ke kaki? Maka Imam Tirmizi datangkan riwayat yang kedua, Ibnu Abbas kata apa? 2-2. Tangan dan kaki. Tu cara ulama. Tu kalau orang mengaji hadis, selalunya dia baca tu dia tahu apa kehendak murad pengarang kitab bila mendatangkan pelbagai riwayat. Jadi inilah yang kita belajar dulu dengan para masyayikh kita, macam itulah susunan tu. Hadis ni kalau kita baca kitab macam kitab besar-besar lah, Sahih Bukhari ke Sahih Muslim ke, dia setiap susunan tu dia ada maksud dia. Imam dia tak cerita dia buat ni untuk apa. Tapi bila kita baca, kita renung, kita tahu sebab apa dia buat macam tu. Macam ni lah. Yang pertama, Laqib bin Sabirah, hadis tu umum. Nabi suruh bila mana ambil uduk, celahi jari. So kita tertanya-tanya juga, jari mana? Jari tangan ke jari kaki ni ustaz? Kita kata ada riwayat daripada Ibnu Abbas, Nabi suruh apa? Celahi jari tangan dan kaki. Tu nanti hadis mustawrid tu lain pula. InsyaAllah kita tengok. Baik. Itulah tuan-tuan, hadis Nabi seronoknya tentu lah. Dia pelbagai riwayat tu yang kita jadi syok. Kalau kita tupu betul-betul, kita akan nampaklah hikmah penyusunan hadis di kalangan para ulama. Baik. Masalah 170. Mencelah-celah jari itu hukumnya apa? Apa hukum dia? Kata Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala, dan bermula amal atas hadis dalam masa 169 itu berlaku di sisi kebanyakan ahlul ilmi, mana para ulama, iaitu bahawasanya seseorang itu mahulah
mencelah-celahi segala jari dua kakinya pada mengambil air sembahyang. Dan dengan dialah berkata Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Dan kata Imam Ishaq bin Rahuyah, lagi maulah mencelah-celahi segala jari tangan dan dua kakinya pada mengambil air sembahyang. Mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali ni tuan-tuan, keutamaan mencelah-celahi jari ni pada jari kaki. Jari tangan tak? Mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali yang dikatakan sangat dituntut tu mana? Jari kaki. Jari kaki. Mazhab kita ni kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, maka jika adalah pada segala jari itu sesuatu yang dijadikan dia melekap, yang masuk air ke dalamnya, apabila dijirus air ke atas anggota-anggotanya yang ada sesuatu yang melekap itu hingga sampai airnya kepada barang yang zahir daripada kulitnya, nescaya tiadalah memadai dengan disampaikan air kepadanya. Maksudnya apa dia? Kalau jari kita jenis melekat, terutama jari kaki, tak memada tuan-tuan kalau kita juri air macam tu ya. Tak memada. Sebab kaki jari kita jenis macam tu. Ada orang jenis jari terbuka, jari kaki dia tak apalah. Kalau dia letak macam tu buat air boleh masuk. Ni masalahnya tuan-tuan, ni jari macam tu. Jari kaki dia jenis melekat. So apa perlu dia buat? Perlu dia mencelah-celahi jari tu jadi hukumnya wajib. Asalnya sunat saja. Tapi bila menyampaikan air tu tak boleh. Mesti juga dengan syarat dia buat macam tu juga. Celah jari, celah juga. Maka wajib dia buat macam tu. Bahkan Aida Fiqh kata apa? La yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna satu kewajipan itu melainkan yang nak menyempurnakan itu jadi wajib. Takhlil ni wajib ke sunat? Sunat. Mencelahi jari ni sunat hukum dia. Tapi disebabkan kerana basuh kaki dan air tu tak sampai, sedangkan wajib sampaikan air, maka perbuatan takhlil mencelah-celahi itu daripada sunat jadi wajib. Pada siapa? Pada orang yang jari kaki melekat. Kaki melekat jari dia. Dia tak boleh buka. Lain lah tuan-tuan kalau melekat sungguh. Kita nak tarik tu tak buat, tu tak apa. Ayat saya orang tu jari dia tu jenis melekat. Melekat. Dia tarik pun boleh takat tu je. Dia tak boleh tarik macam tu. So apa perlu dia buat? Tak apa dah. Mana takat dia mampu. Tu ada orang jenis kaki jenis macam tu. So kalau kaki kita jenis terbuka tu, tu sunat lah kita. Tapi jenis kaki melekat dan boleh buka, maka wajib. Tapi seandainya jenis melekat, buka sikit je. Bukalah manakah kadar yang mampu. Tu syarat dia. Betul, setengah masjid tu, tempat ambil uduk tu dia letak apa? Dia letak macam tempat duduk. Supaya apa? Supaya orang yang sakit pinggang ni, yang tak boleh berdiri lama ni, boleh ambil uduk dalam keadaan duduk. Supaya apa? Supaya nanti kalau nak buat takhlil tu mudah. Ada cara dia. Nanti akan ada hadis berkenaan bagaimana takhlil jari kaki. Baik. Kerana soreh mana jelas hadis suruh mencelah-celahi jari yang melekap sama setengahnya seperti di dalam masalah 169 itu. Dan kata Imam Syafi'i, dan tiada wajib atas seseorang itu mengoyakkan barang yang jadi bersedaging daripada segala anggota. Bersedaging mana melekat. Tak boleh nak tarik tak boleh. Tak apalah, jangan tarik. Takat tu je. So kalau contoh kata dia ni ustaz jenis kaki jenis melekat sungguh. Melekat macam tu. Tarik pun tak boleh lah. Tak apalah. Mana dia hanya basuh dekat bahagian yang mampu. Kalau ni kakinya, ni jarinya, maka bahagian yang mampu sahaja. Itu tak payahlah dia tarik. Kalau dia boleh buka, wajib dia buka. Baik. Masalah 171.
mencelah-celahi jari kaki dan kelingking dan hadisnya. Kata Imam Abu Isa At-Tirmizi, anin masturidil shaddad fihri qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam iza tawadda'a yukhallilu asabi'a rijlaihi bin qinsarih. Diriwayatkan daripada Mastaurid bin Shaddad Al-Fihri, katanya, telah aku lihat akan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila mengambil air sembahyang, ia mencelah-celahilah ia akan segala jari kaki dengan kelingkingnya. Khinsir, ni khinsir kan, ni khinsir, ni binsir, ni usta, ni sababah, ni ibham, nama jari. Ibham, sababah, usta, binsir, khinsir. Dan saya baca kitab berkenaan dengan perundangan Islam. Jari kita ni tuan-tuan, ni nama dia lain. Ni satu ruah ni lain, satu ruah ni lain, satu ruah ni nama dia lain. Mana dekat anggota, contoh tangan, sini ke sini namanya kaf, sini ke sini nama dia yad, sini marfiq ataupun mirafiq, mana siku, sini ke sini nama dia lain pula. So bila mana kita mengaji bab undang-undang Islam, yang potong tangan tu kan, yang potong tangan tu, dia ada kadar dia. Dia ada kadar dia. Mana nak potong? Nak potong sampai sini ke? Ada cara dia. Ke sini ya. Tu. Ada kata sini. Bukan sini apa sini tak? Sini. Sebab tu guru saya, dia pensyarah hadis saya masa di Kisdar dulu. Wanita lah, ustazah. Dia kebetulan dia pergi umrah hari tu, umrah ke haji dia. Kebetulan hari tu ada orang melaksanakan hukuman hudud dekat Saudi, potong tangan lah. Potong tangan. Kawan tu dituduh mencuri dengan cukup kadar dan semua. So bawa lah kan, Saudi ni kalau dia hukum orang, dia hukum depan-depan. Pancung ke apa kan, memang buat depan orang. So ustazah saya tengok lah potong tangan. Dia letak, so, dia ada macam satu tempat tu, memang khusus lah, dia letak tangan dia macam dalam lubang tu, letak macam tu. So sini dia balut, dia tutup. Kemudian datanglah yang penghukum tu. Rupanya tuan-tuan, dia rentak. Ni dia rentak tu, rentak dekat bahagian sendi. Kemudian pisau tu macam belati tu, buat macam tu lah, pusing tu, putih tu. Tengok, tak ni tu. Kemudian dia akan rentak bahagian ni, rentak. Kemudian dia akan potong ni. Pisau tu dia pegang tu, tolak macam tu 360 darjah, putih tu. Kemudian letak dalam air panas, bawa pergi hospital. Saudi tanggung semua kos perubatan tu. Saudi buat. Memang tapi buat depan orang. So kayak yang mana tengok yang dia takut. Memang tu Saudi, memang dia memang jatuhkan hukuman depan orang. Tu Saudi. Ada orang kritik dan sebagainya tu lantak lah. Tapi maksudnya apa dia? Cara dia orang potong. Kita tengok dalam video tu ada macam sembelih lah. Itu video Taliban tak boleh pakai. Kan? Maksudnya memang kita kata cepat. Lepas tu orang yang buat tu memang terlatih. Saya tengok satu dokumentari tu, dia ni potong kepala orang. Keturunan dia semua potong kepala orang di Saudi tu. Daripada tok dia, kemudian turun ke anak, kemudian turun ke cucu. Apa cucu dia buat? Dia letak pedang dekat rumah dia. Dia cerita ni pedang ni dah berapa kepala lah. Memang berlatih. Dia kata kita pergi tu, dia pergi tu, orang ambil dekat rumah, sebut nama siapa yang akan kena tu, dia pergi naik van, sampai-sampai dia potong, betul terus dia naik van balik terus. Kepala tu orang ni urus. Dia kerja dia potong kepala. Tu ada di Saudi. Apa nama gelaran dia, ada dia potong kepala. Jadi itulah tuan-tuan, jari kita. Sebab tu Nabi SAW kalau tanya cincin, Nabi larang pakai cincin dua jari. Jari wusta dengan jari sababah.
Nabi larang. Larang bukan larangan haram tak, tapi larangan makruh. Memakai cincin dua jari, wusta dan sababah. Sebab dalam riwayat yang lain, kenapa Nabi larang? Sebab pakai cincin jari tengah dengan jari sababah, jari telunjuk ni, dia ni adalah perbuatan kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut dulu pakai cincin dua jari. So kalau kita baca dalam Syama'il Muhammadiyah, riwayat dua jari, jari khinsir dengan binsir, jari kelingking dengan jari manis. Dua jari ni pernah dipakai oleh Nabi SAW cincin. Tangan kanan ke kiri ustaz? Dalam riwayat tidak menjelaskan tangan mana. Cuma bila mana kita baca dalam riwayat hadis secara umumnya, Nabi SAW yuhibbu tayammuna. Nabi sangat menyukai tangan kanan. Benda baik ni semua Nabi buat belah kanan. Nabi makan dengan tangan kanan, Nabi ambil barang dengan tangan kanan. So kata ulama pada secara umum, cincin yang dipakai oleh Nabi SAW tangan kanan. Tapi ada satu riwayat dalam Syama'il Muhammadiyah, Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah SAW, memakai cincin dengan jari kinsir di tangan kiri. So mana kata almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Haruddin, bila mana dia bahas berkenaan dengan cincin, dia kata kedua-dua tangan harus. Jangan pakai dekat kaki dah. Kaki tak boleh dah pakai cincin, bukan tempat dia. Tapi tangan kanan kiri dua-dua harus. Jari mana? Khinsir ataupun binsir. Jari kelingking ataupun jari manis. Tu pakai cincin ni pun tak boleh. Pakai cincin sini kan. Tu tak boleh. Makruh kata ulama pakai 5 jari. Satu ni saya jumpa dekat Indonesia 10 jari. 10 jari. Batu tu dia besar. Tu orang Indonesia dia suka pakai cincin. Cincin lawan pakai cincin. Siapa paling besar? Tu orang Indon. Tapi yang Indon 2-3 kali juga pergi rumah syekh saya, tapi syekh saya tu dah meninggal dah. Dia memang ada pakai cincin besar. Tapi kita makruh batu besar sangat. Batu cincin tu dah besar tu. Tak ni. Makruh. Kalau nak pakai batu cincin, sebaiknya batu cincin tu disadurkan sekali dengan badan cincin tu. Dia tak bawa cincin. Batu tu dia disekalikan. Selalunya cincin kita letak batu tu atas tu kan. Betul kita kapit dia macam tu. Kalau cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita Syama'il lah. Dia batu tu dia sekali kan, disadurkan sekali dengan badan cincin. Yang kalau tuan-tuan tengok dalam apa? Dalam Facebook ke, dalam internet ke apa ke, yang ada cincin yang tulis Allah Muhammad Rasulullah kan. Itu pun antara cincin Nabi pakai. Nabi ada 2 cincin. Cincin yang tidak bermata, maksud tak berbatu, dan cincin yang kosong. Cincin yang kosong tu Nabi buat untuk cok mohon kan, mohon kerajaan. So Nabi nak guna tu, kalau contoh Nabi nak hantar surat dekat negara lain, Nabi akan cok cincin tu. Cok gunakan cincin tu. Ada satu lagi Nabi pakai jenis permata, batu, tapi batu tu disadurkan sekali dengan badan cincin, disambung. Itu caranya lah. Dia kata ulama, tidak ada masalah seandainya satu orang memakai cincin yang tapi cincinnya tu tak semisal macam cincin Rasulullah. Tak ada masalah. Sebab cincin ni dia perhiasan orang laki-laki. Cincin ni perhiasan orang laki-laki, perhiasan orang perempuan. Itu Nabi SAW, itulah yang cara Nabi pakainya. Tu jari kelingking. Baik. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW kata Mustawrid bin Shaddad al-Fihri, Nabi apabila mengambil wuduk, jari kaki Nabi tu Nabi akan selatinya dengan apa? Dengan jari kelingking. So ni kaki Nabi air, Nabi akan buat itu. So, ya. Dengan apa? Dengan jari kelingking. Nak selati dengan jari tangan mana? Tangan kiri.
Tu cara dia. Yang Nabi SAW buat apabila Nabi SAW mengambil wuduk daripada kaki menggunakan apa dia? Menggunakan jari kelingking. Dan kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menerangkan maksud wa arjulakum ilal ka'bain, dan maulah mencelah-celahi segala jari dua kaki hingga datang air atas barang yang antara jari-jarinya, dan tiada memandai meninggalkan mencelah-celahi segala jari kaki itu, melainkan kemudian daripada yakin akan air sungguhnya datang ia atas sekalian barang yang antara jari jemari. So kalau air tu kita yakin sampai dekat jari kita, tak apalah, kita tak buat macam ni pun tak apa. Tapi kalau kita tak yakin, maka wajib mesti dicelah-celahinya. Tu baik. Dan kata Imam Ibnul Arabi Al-Maliki, bermula hukum hadis ini pada bab ini ada 4. Yang pertama, iaitu sabda Nabi SAW mencelah-celahi jari pada hadis laqit. Yang hadis yang pertama tadi kita tu, yang sahih itu ialah am, maknanya umum, pada sekalian jari di dalam wuduk, melainkan bahwasanya wajib pada dua tangan dan bersalah-salahan pada dua kaki. Maka kata Imam Ahmad dan Imam Ishaq Rahuyah, mencelahi ia akan segala jari kakinya. Dan kata Imam Malik pada tangan yang cengkul, yang mana tangan yang kerekot, tiada lazim menyampaikannya, kerana bahwasanya ialah melekap yang payah menyampaikan air kepadanya. Jadi tuan-tuan, hadis Laqit bin Sabirah tadi, hadis yang pertama kita baca tu, kata Imam Ibnul Arabi, dia hadis yang umum, menunjukkan apa dia? Menunjukkan keumuman mencelah-celahi jari pada tangan dan juga kaki. Tapi tangan jadi wajib. Wajib sebab apa tuan-tuan? Kan kita basuh macam tu. Basuh. Tu kata apa? Tu kata Imam Ahmad. Mazhab Syafi'i bukan. Mazhab Syafi'i mencelah-celah ini hukum asalnya sunat sahaja. So kalau kita basuh tangan ni paip, kita buat macam tu boleh dah. Ataupun dalam kolah kita selam tangan kita tu cukup dah. Tapi mazhab lain tak bagi. Antaranya mazhab Maliki. Dia tak benar kan? Mesti juga kalau contoh ambil air tu dalam kolah tu, ambil kena buat macam tu. Bukan hanya setakat mencelahi, gosok pun wajib. Tu mazhab Maliki. Mazhab kita tak wajib gosok. Mazhab kita wajib ratakan air. Rata tak gosok pun tak apa. Masuk dalam kolah tu, selam tangan, naik balik. Ratalah air. Tapi mazhab Maliki tak. Syarat mesti gosok. Gosok. Tu syarat dia. Ada bulu ke tangan ke, tak ada bulu tangan ke, macam orang perempuan pun wajib juga kena gosok. Tu mazhab Maliki. Mazhab kita Syafi'i tak. Cukup merata ya. Cukup ratakan air dah cukup. Tu mazhab kita Maliki. Lepas tu kita baca ni Imam Ibnu Arabi dia kata apa dia? Mazhab lain. Dan tangan yang cengkul, yang kerekot jari macam tu kan. Jari macam tu. Maka dia tak wajib juga gosok. Dia tak wajib apa? Mencelah-celahinya. Cukup dia apa? Dia basuh macam tu ya. Tangan dia, jari yang kerekot. Dan barang yang dibuatkan daripada Nabi SAW bahawasanya adalah ia mencelah-celahi jari-jari kakinya, ialah ditanggungkan atas sunnat dan hanya sanya yang wajib di sisi kami. Mana di sisi kami itu mazhab Maliki pada mandi junub. Mazhab Maliki dia kata mazhab wuduk tak wajib macam tu kaki tu, tapi pada mandi wajib. Sebab mandi junub ni tuan-tuan dia berat untuk orang yang ambil tayamum. Contoh katalah malam tu dia berjanabah, subuh tu dia nak ambil wuduk, air tak ada. Dia nak mandi wajib, air tak ada. So dia buat apa? Dia tayamum. Tayamum muka dan tangan. Tak perlu dah dia guling-guling kat pasir tu. Sebab tayamum. Ni mandi janabah ni. Dia nak berjunub malam tadi. So subuh tu dia nak sembahyang subuh. Air tak ada.
So dia nak kena buat apa? Dia kena tayamum. Dia kena buat 2 kali tayamum. Tayamum dengan niat mengangkat hadas besar. Yang kedua tayamum mengganti wuduk. Baik. Jadi orang yang tayamum mengganti hadas besar, jika datang air wajib mandi semula. Wajib mandi. Beza dengan wuduk. Contoh kita dah ambil tayamum, air tak ada. Contoh kat kawan-kawan kita dekat Selangor, dia ambil wuduk. Wuduk air tak ada. So dia buat apa dia? Dia ambil tayamum. So lepas dia semayang, tiba-tiba ada air. So wajib tak dia ulang balik semayang? Tak wajib. Tak wajib. Sebab apa? Semayangnya sudah selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, katalah dia ambil tayamum, kemudian tengah-tengah semayang tu air pun datang. So wajib tak dia berhenti solat? Pun tidak wajib. Teruskan dengan tayamum. Kata kalau dia ambil tayamum, baru nak takbir ayat sampai, maka masa ketika tu wajiblah dia pergi ambil wuduk. So kalau orang dengar semayang ataupun dah habis semayang, maka semayangnya tak perlu diulang, kecuali mandi junub. Mandi junub, contoh kata subuh tu dia ambil tayamum muka dan tangan, kemudian dia pun semayang. Pukul 8 air sampai, air pun ada. Jadi apa perlu dia buat? Dia kena mandi. Sebab tayamum yang dia ambil untuk mandi janabah tu, untuk menggantikan mandi janabah, tidak kuat. Dia tak kuat pada sudut penggunaan tayamum tu sendiri. Beza dengan semayang. Semayang kalau dah habis semayang, tak payah dah nak qada balik ke, nak ulang balik, tak payah. Itu semayang. Tapi janabah tak. Sebab janabah dia berat. Mandi janabah dia benda berat. Mesti dengan air. Kalau tak ada air, dengan tayamum. Kalau tayamum dah, kemudian datang air, wajib dia mandi. Tu tayamum. Mandi janabah lah. Baik. Yang kedua, apabila adalah segala jari 2 tangan atau kaki berhimpit-himpitan, gugurlah demikian itu semuanya, dan tiada lazim menceraikannya. Jadi kata Imam Ibn Arabi, kalau jari itu jenis rapat, maka tak wajiblah kita buka. Jenis rapat dan tak boleh buka, maka tak wajib. Itu juga dalam mazhab kita Syafi'i. Yang ketiga, apabila adalah baginya cincin, yang cincin pakai dekat jari itu, hendaklah dikisar-kisarnya macam tu, dipusing. Kalau dia tak nak buka cincin, dia ambil uduk, dia kena pusing. Kerana sesungguhnya diriwayatkan dia oleh Darul Qutni dan lainnya, bahawa Nabi SAW adalah ia mengambil wuduk, mengisar-ngisar ia akan cincinnya, dan inilah dalil atas menyental. Nabi ambil wuduk, Nabi tak buka cincin. Ada riwayat yang lain Nabi buka cincin. So kalau cincin kita tu tuan-tuan, kita tak nak buka, cincin mahal, 200 lebih kot. Batu pun batu jenis mahal. Jadi kita kalau letak atas tu, kita kata royuk ni hilang, pun pakai. So ambil wuduk, kita basuh tangan kita, gosok lah cincin tu, kita pusing-pusing tu, supaya air tu masuk dekat bahagian bawah cincin. Tu. Dan cincin Nabi ni, cincin Rasulullah SAW ni memang hilang, tak jumpa. Zaman Sayyidina Osman, cincin Rasulullah tu diwariskan kepada Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Osman. Satu hari Sayyidina Osman duduk dekat Telaga Aris. Telaga Aris ni tuan-tuan dekat Masjid Quba. Kalau tuan-tuan pergi hari ni, dulu dia ada pancuk emas. Pancuk emas, dia ada kolam, kemudian dia ada air pancuk. Betul-betul dekat depan Masjid Quba. Itulah tempat Telaga Aris. Saudi dia buat pancuk air. Lah ni tak tahulah. Dulu memang dia buat macam tu. So Sayyidina Osman duduk kat situ, duduk main cincin tu. Takdir Allah, cincin tu jatuh dalam telaga tu. Jatuh dalam telaga tu, Sayyidina Osman tu cari. Sahabat ada yang pandai selam, cari dan telaga, tak jumpa. Maka kata ulama, itu simbolik apa? Kejatuhan kerajaan Sayyidina Osman. Lepas cincin tu hilang, itu yang start tu. Sayyidina Osman sudah dibenci oleh apa? Oleh sebahagian daripada rakyat. Ada yang tak puas hati dengan Sayyidina Osman, tu fitnah saja. Sayyidina Osman ni sebaik-baik manusia, dia fitnah.
Fitnah ni bermula daripada Mesir. Rakyat-rakyat kita, rakyat-rakyat Saidina Umar, Saidina Uthman dah berontak dekat Mesir. Tak puas hati dengan kerajaan Saidina Uthman. Atas namanya fitnah. Tu yang diorang datang ke Madinah dan bunuh Saidina Uthman ketika mana beliau sedang membaca Al-Quran. So cincin tu ada orang buat kopi. Buat palsu, kemudian tulis surat, cop surat tu menggunakan cincin palsu tu. Dalam surat tu orang buat, namanya Marwan bin Hakam. Dialah yang buat surat tu. Surat tu dalam tulis apa? Siapa yang memberontak dengan kerajaan Saidina Uthman hendaklah dibunuh. Tapi masalah Uthman tak tulis. Bukan dia, orang lain buat. So cincin yang hilang dekat Telaga Ari tu tak jumpa. Orang buat kopi, buat cincin palsu, kemudian cop. Kemudian surat tu dihantar ke Mesir, kat gubernur Mesir. Tak sampai dekat gubernur Mesir, ditahan oleh pemberontak. Pemberontak baca. Bila mana baca, nampak cop khalifah Saidina Uthman pula. Kemudian tengok Saidina Uthman kata suruh pergi bunuh mereka. Tu mereka marah. Dia orang pergi Madinah. Dia orang kepung rumah Saidina Uthman. Kemudian dia orang bunuh Saidina Uthman. Saidina Uthman ni dia lebih orang yang jenis jenis lembut. Saidina Uthman. So bila mana berlaku pergolakan tu, dia lebih banyak tawakal dengan Allah. Dan sebelum kematian dia tu, hari terakhir tu dia mimpi Nabi. Nabi datang dalam mimpi, Nabi kata, wahai Uthman, hang pilih dua. Pilih nak buka puasa dengan aku di syurga, ataupun hang nak hidup di dunia. Masa Saidina Uthman tu meninggal, Saidina Uthman sedang berpuasa. Tu syahid lah. So saya dengar katalah, Quran yang Saidina Uthman baca tu, yang kena kesan darah, ada di Uzbekistan. Quran tu, wallahu a'lam. Tu saya dengar cerita lah. Mana Quran tu diwariskan kepada khalifah. Kemudian sampailah zaman kerajaan Turki Osmaniyah, kalau tak salah saya, diwariskan kepada Uzbekistan. Wallahu a'lam. Tu Quran tu memang ada kesan darah Saidina Uthman. Dia letak dekat bahagian belakang. So isteri Saidina Uthman nama Nailah putus 10 jari. Tu kita kata tragedi sadis yang menimpa sahabat Nabi. Itu cincin Nabi tak jumpa dekat Telaga Aris. Kalau kita ni pergi Masjid Quba tu, depan betul Masjid Quba. Dulu dia ada pancuk ayam. Tu tempat Telaga Aris. Baik tuan-tuan, yang terakhirnya dan ialah yang keempatnya, dan sesungguhnya telah diriwayatkan oleh Imam Daruqutni daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencelah-celahi segala jarinya dan sabdanya, khallilu baina asabi'ikum la yukhallilullahu bainahuma finnar. Hendaklah mencelah-celahi sekalian kamu antara segala jari kamu, nescaya tiada mencelah-celahi Allah antaranya dalam neraka. Ini antara kelebihan tuan-tuan, kita duk gosok jari jemari kita ni, insya-Allah Allah Ta'ala akan lindung jari jemari kita ni daripada api neraka dia. Itu kelebihan yang disebutkan dalam riwayat Imam Daruqutni. InsyaAllah tuan-tuan, nanti kita akan sambung bab ma jaa wailun li'iqabi minan nar. Ini berkenaan dengan kecelakaan, kebinasaan bagi mereka yang mempunyai tumit daripada neraka Allah. InsyaAllah kita akan baca hadis tu pada kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Jadilah tuan-tuan, hukum mazhab Syafi'i kita sunat saja mencelah-celahi jari ni. Cuma jadi wajib kalau air tak boleh sampai dan mesti dengan jalan kita celahi juga, maka jadi wajib lah. Ataupun yang ketiganya, kalau orang tu mempunyai jari yang jenis melekat, maka jadi tak wajib. Cukup sahaja dia lalukan airnya pada kaki dan juga pada kaki dah, terutamanya kaki, sekadar mana yang mampu sahaja.
Tak perlu dia koyak, dia tarik dan sebagainya. Itu cara kita faham daripada hadis tersebut. Wallahu a'lam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.